Haji 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 Rizal. Tak ada. Hai. Ha? Nanti tolong baca kan poin ni. Takut tak sempat nak baca lah. Okey dah. Jauh ke tepi. Bunyi pula kan. Oh, tak ramai bulan 12. Bulan 12 macam tu lah. Tak tahun macam tu. Bulan 12 je kurang-kurang. Tapi tak apa. Okey lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama mulakan majlis kita dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina rasulin amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Yang dimulakan barisan Jawatan Kuasa Surau, Tuan Iman, Tuan Bilal, seterusnya sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada tengah hari ini kita dijodohkan untuk bersama, dan mudah-mudahan nikmat pertemuan majlis ilmu seumpama ini akan sentiasa diberikan buat kita sampailah bila-bila. Sebagaimana kita tahu, majlis ilmu seumpama ini Allah Ta'ala perintahkan para malaikat di langit untuk turun ke muka bumi dan mencari majlis-majlis ilmu seumpama ini untuk dicucurkan ataupun dicurahkan rahmat ke atas orang yang berada di dalam majlis ilmu seumpama ini. Jadi bila kita dah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, percayalah, yakinlah keberkatan Allah itu akan banyak menimpa diri kita. Yang mana mungkin sepatutnya kita tak ada rezeki pada hari ini, tiba-tiba Allah Ta'ala banyakkan rezeki buat kita. Mungkin siapa yang sepatutnya sakit teruk, tapi mungkin Allah Ta'ala pulihkan, sembuhkan dari penyakitnya, ataupun dikurangkan beban penyakitnya. Ataupun mungkin ada nasib-nasib yang tidak baik untuk kita, maka Allah tukarkan nasib itu daripada tidak baik menjadi baik dan sebagainya. Dan mungkin Allah Ta'ala akan gunakan rezeki yang lebih banyak pada kita, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, jadi pada kali ini sepatutnya saya kena cerita bab Nabi. Tapi kali ini saya terfokus pula nak cerita pasal kisah sahabat. Okey. Jadi sahabat Nabi lah. Jadi saya tercetus untuk menceritakan tentang kisah seorang sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Siapa Zaid bin Harithah ini? Zaid bin Harithah ini adalah seorang, asalnya ialah anak kelahiran Najd. Najd ni dekat belah Riyadh, Saudi sekarang lah. Dia berada di utara jazirah tanah Arab. Jadi Najd, dan anak kepada sepasang suami isteri yang biasa je. Dan mereka ni adalah daripada Bani Kalab. Kalab ni nak ikutkan anjing, tapi Arab kan, kadang-kadang istilah tu mungkin anjing pun tak najis pada diorang. Jadi mereka ni nama bani mereka ialah Bani Kalbun, Bani anjing lah. Tak tahulah, mungkin sebab mereka terkenal dengan pembela anjing ke dan sebagainya, tak tahu.
Jadi berada di utara semenanjung tanah Arab. Setelah Zaid bin Harithah dilahirkan, dia pun membesar sebagai seorang kanak-kanak, dan tiba-tiba nasib tidak baik menimpa dirinya. Dia telah dicolek oleh sekumpulan lelaki-lelaki jahat, penyamun, perompak, pirate dekat padang pasir masa tu. Dia telah pun mencolek Zaid bin Harithah. Lalu Zaid bin Harithah telah dibawa ke tempat lain, ke selatan sebenarnya tanah Arab, lalu telah dibeli oleh seorang lelaki lain. Zaid telah dijadikan seorang hamba, dan dia telah dibeli oleh seorang lelaki yang kebetulan merupakan anak saudara kepada Khadijah binti Khuwailid. Jadi dia anak saudara kepada Khadijah binti Khuwailid, laki yang beli dia. Jadi laki ni pun jagalah Zaid bin Harithah sebagai budak suruhan, hamba lah. Lalu dijualnya kepada Khadijah. Khadijah belilah hamba tersebut. Lepas tu tak lama lepas tu Khadijah pun berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Khadijah kahwin dengan Rasulullah, maka Zaid bin Harithah pun telah dimerdekakan. Jadi dia telah dimerdekakan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersetuju untuk membela Zaid, sebab dia budak kecil lagi kan. Jadi Nabi pun belalah Zaid, dan Nabi kata kita jadikan dia sebagai anak angkat kita. Nabi dengan Khadijah setuju untuk jadikan Zaid sebagai anak angkatnya. Jadi mereka pun tinggallah bersama, membesar Zaid dibesarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebenarnya umur Nabi dengan Zaid ni tak jauh beza, lebih kurang 10 tahun je beza umur. Tapi jadi anak angkat. Nak ceritakan macam mana ya? Nak ceritakan Nabi ni suka bersosial lah. Nabi suka bersosial, dan akhirnya Nabi telah jadikan dia sebagai anak angkat. Tak lama lepas tu, bapa Zaid bin Harithah yang daripada Najat ni, daripada utara Mekah. Najat ni nak ke Mekah jauhnya lebih kurang dalam 1000 km. Kalau naik bas lebih kurang dalam 18 jam baru sampai. Kalau naik bas jauh lah. Tapi Zaid bin Harithah cari anak dia, cari, dapat information, cari lagi, sampailah akhirnya ketika musim haji, ada orang beritahu pada Harithah yang anaknya berada di Mekah. Maka bila dapat tahu, Harithah pun terus pergi ke Mekah mencari anaknya Zaid. Sampai bila akhirnya jumpa jugalah Zaid ni. Bila jumpa Zaid di Mekah ketika itu, maka Harithah pun bertemu dengan Rasulullah, penjaga Zaid. Dia kata, "Tuan, ini anak saya dan saya sangat rindukannya, dan saya nak sangat bawa dia balik semula ke kampung halaman kami. Kami nak balik hidup bersama dia, anak saya. Jadi saya nak ambil dia lah." Jadi Rasulullah kata apa? Sebenarnya walaupun dia anak tuan, tapi sekarang dia di bawah jagaan saya. Maka Harithah kata apa? Okey. Kalau macam tu saya sanggup bayar berapa pun tak kisah. Bayar berapa, sebab saya nak tebus balik anak saya ni. Saya tahu tuan isteri tuan dah beli dia, lepas tu tuan dah jaga dia, lepas tu tuan dah merdekakan dia. Boleh tak saya nak ambil balik anak saya ni? Maka Rasulullah dah sayang pada Zaid. Rasulullah kata apa? Sebenarnya saya pun bersalah. Nak lepaskan dia, saya sayang dia. Tapi nak bela dia terus, saya rasa dia lebih berhak untuk bersama keluarga kandung dia. Maka Rasulullah pun kata, ginilah, kita tanya pada Zaid, biar Zaid sendiri yang tentukan nak bersama dengan keluarga kandung ataupun keluarga angkat dia. Maka Zaid ketika itu terus buat keputusan, dia kata dia nak terus tinggal bersama dengan Muhammad Rasulullah. Tapi masa tu Muhammad belum Rasulullah lagi, belum jadi Rasulullah lagi. Jadi dia kata, saya nak tinggal dengan Muhammad. Jadi akhirnya bapa dia terkejut. Ayah kau ni, aku ni ayah kandung kau. Aku ni ayah kandung kau, ni mak kau dah tunggu kau tu kat kampung. Kenapa kau tak nak tinggal dengan mak ayah kandung kau? Kenapa kau tinggal dengan keluarga angkat kau? Maka Zaid kata apa? Saya ni dah dibuang. Saya ni telah ditangkap lalu dijadikan sebagai hamba. Lalu dijual. Tapi mujurlah yang beli. Kemudian saya telah dijual kepada ibu angkat saya, iaitu Khadijah. Khadijah binti Khuwailid, seorang yang sangat mulia. Dan akhirnya saya dipertemukan dengan suaminya Muhammad yang sangat mulia juga. Jadi saya dah jatuh cinta dengan keluarga baru saya. Tak apalah ayah,
hubungan kita tetap akrab, tetap macam dulu juga, cuma saya memilih untuk tinggal bersama dengan bapa angkat saya yang baru ni. Jadi mendengar keputusan itu, Rasulullah jadi sangat gembira, Rasulullah sangat happy. Lalu Rasulullah pun pergi bawa Zaid bin Harithah, pegang tangan dia pergi ke depan Kaabah. Lalu dia umumkan pada seluruh penduduk Mekah, orang zaman dulu kalau dia ada benda berita yang besar, berita yang baik, berita yang menggembirakan, mereka akan pergi depan Kaabah, lalu diumumkan depan Kaabah apa yang dihajatinya. Maka Nabi kita masa tu belum jadi Nabi lagi, masih lagi Muhammad lagi, belum Rasulullah lagi. Nabi kita pun pergi depan Kaabah dan menjerit. Dia kata apa? Wahai penduduk Mekah sekalian, hari ini aku umumkan Zaid ini adalah anak angkat aku. Namanya ialah Zaid bin Muhammad. Masa tu namanya Zaid bin Muhammad, dan aku mewarisi hartanya dan dia mewarisi hartaku. Maksudnya faham tak? Zaman dulu, kalau kita dah saudara dengan orang tu, maka kalau kita mati, orang tu akan mewarisi harta kita, dan kalau dia mati, kita pula mewarisi harta dia. Harta faraid lah. Jadi nak ceritakan yang Nabi SAW bersetuju untuk menjadikan dia sebagai waris kepada Zaid, dan Zaid juga waris pada dia. Kalau dia mati, kalau Nabi mati, harta-harta Nabi akan dipusakakan oleh Zaid. Dan kalau Zaid mati, begitu juga terbalik. Nak ceritakan dia punya bonding tu dah kuat lah. Nabi dah bonding yang kuat dengan Zaid bin Harithah, yang digelar sebagai Zaid bin Muhammad. Jadi bermula pada saat itu, hubungan Nabi dan Zaid telah menjadi rasmi. Dia dah jadi bapa angkat kepada Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah jadi anak angkat kepada Rasulullah SAW, yang ketika itu masih belum lagi menjadi Nabi dan Rasul. Jadi bila Nabi kita telah diangkat menjadi Rasul, orang yang pertama yang meluk Islam siapa? Siapa? Ingat tak? Khadijah. Khadijah orang pertama meluk agama Islam. Orang kedua? Orang kedua yang memeluk agama Islam ialah Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Orang ketiga? Orang ketiga ialah sepupu baginda siapa? Sayyidina Ali. Orang keempat, jarang orang dengar. Biasa orang tahu yang pertama Khadijah, yang kedua Abu Bakar, yang ketiga Sayyidina Ali. Jadi Khadijah menjadi orang pertama yang memeluk agama Islam dan merupakan wanita pertama memeluk agama Islam. Abu Bakar pula ialah orang kedua masuk Islam dan orang lelaki pertama memeluk agama Islam. Dan Ali pula merupakan orang ketiga memeluk agama Islam dan merupakan kanak-kanak pertama yang memeluk agama Islam. Yang keempat siapa? Yang keempat Zaid lah. Zaid bin Harithah, kerana dia merupakan anak angkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bukan Zaid orang pertama? Wallahu alam. Tak tahulah, mungkin bila Nabi dapat wahyu je, Nabi akan menceritakan perkara benda ni berat kan. Mungkin dia cerita pada isteri lah pertama. Benda yang berat-berat ni cerita pada isteri dulu. Lepas tu baru cerita pada kawan. Lepas tu baru cerita pada lain. Lepas tu baru cerita pada anak sendiri. Jadi Zaid bin Harithah merupakan orang keempat yang memeluk agama Islam. Ternyata dia merupakan as-sabiqun al-awwalun, iaitu as-sabiqun al-awwalun ni apa? Orang yang pertama, antara golongan pertama terawal memeluk agama Islam. Okey. Selain daripada Zaid bin Harithah, siapa lagi? Ya? Siapa? Zubair bin Awam lagi? Lagi siapa? Abu Ubaidah Al-Jarrah, kemudian Abdul Rahman bin Auf. Siapa lagi? Lepas tu Bilal bin Rabah. Tapi Bilal bin Rabah lambat sikit. Antara yang terlewat masuk Islam ketika di Mekah, antara yang terlewat ialah siapa? Antara yang terlewat ialah Sayyidina Umar Al-Khattab. Tapi lepas tu dia berubah menjadi orang paling kanan pada Rasulullah. Lepas tu Rasulullah pergi Mekah, pergi Madinah, berdakwah di Madinah. Lepas tu ramai orang-orang Arab Madinah memeluk agama Islam. Dan akhirnya Nabi balik semula ke Mekah, dan orang-orang Mekah batch kedua pula memeluk agama Islam. Contohnya macam lupa pula saya tiba-tiba, Abu Sufyan. Dan ramai lagi lah sahabat-sahabat Nabi yang dah selepas peristiwa Fathu Mekah barulah memeluk agama Islam. Okey. Jadi Zaid bin Harithah merupakan antara yang terawal memeluk agama Islam. Dan Zaid bin Harithah telah membesar bersama dengan Nabi SAW dan turut sama berhijrah bersama Rasulullah dalam peristiwa hijrah. Dan Zaid bin Harithah turut sama di dalam peperangan Uhud, yang menyaksikan bagaimana Zaid bin Harithah hampir hendak
hendak terbunuh dalam peristiwa perang Uhud, dan dia menjadi antara benteng utama Rasulullah. Rasulullah sembunyikan diri dan mereka lah yang menjadi benteng utama menyembunyikan Rasulullah, hingga menyebabkan Zaid bin Harithah sendiri hampir-hampir terbunuh. Selepas itu Zaid bin Harithah pun hidup bersama dengan Nabi SAW di Madinatul Munawwarah. Jadi ke mana Nabi berdakwah, Zaid bin Harithah akan follow. Okay, dan Zaid bin Harithah telah berkahwin dengan Zainab binti Jahsy. Jadi ni ada cerita serpihan. Cerita apa? Serpihan ke apa? Selingan. Ya Allah, saya when I talk after Zuhur, I cannot speak Malay very well. Okay, jadi akhirnya saya pun saya pula, Nabi SAW nak kahwinkan Muaz siapa namanya? Zaid bin Harithah. Nak kahwinkan Zaid bin Harithah. Jadi dia pun pilihlah seorang gadis yang sangat rupawan, yang sangat cantik ketika itu. Lalu dipilihnya Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy ni dia saya tak pasti, saya kena check balik. Dikatakan Zainab binti Jahsy ni merupakan sepupu kepada Rasulullah, bangsa Quraisy, bangsa yang mulia. Sedangkan rupanya Zainab binti Jahsy ni diingatkan Rasulullah nak pinang dia untuk Rasulullah sendiri. Jadi Zainab pun happy lah. Rupa-rupanya Zainab ini dipinang oleh Rasulullah untuk Zaid bin Harithah, untuk anak dia. Jadi Zainab pun terkejut lah, ingatkan nak kahwin dengan Muhammad, rupanya dengan Zaid. Zaid ni bekas hamba, asal daripada Najd, asal daripada utara Mekah. Jadi dia orang luar lah, outsider. Dan dia orangnya tak tinggi sangat, orangnya tak handsome pun, hidungnya kepek, pesek apa, tak mancung lah, tak mancung. Orangnya rendah-rendah je. Dan dia tak putih pun, tak cerah pun, kecoklatan kulit dia. Yang difahami lah. Jadi lebih kurang macam tu lah perwatakan dia. Dan dia biasa-biasa je, orangnya tak tinggi sangat, kulit pun tak cerah. Tiba-tiba saya rasa macam diri saya pula kan, tak tinggi sangat, kulit tak cerah dan sebagainya. Okey. Jadi akhirnya Zainab binti Jahsy kata, aku ingatkan aku nak dikahwinkan dengan Rasulullah, dengan Muhammad, rupanya dengan anak angkat dia, dengan anak dia masa tu. Jadi akhirnya mereka pun kahwin, tapi tak dapat anak, dan kehidupan mereka tidaklah begitu bahagia. Zaid bin Harithah kahwin dengan Zainab binti Jahsy, tak begitu bahagia. Dan akhirnya turun surah Al-Ahzab ayat 5 yang menceritakan tentang sebenarnya proses anak angkat perlu dibaiki dan diperbetulkan. Maksudnya apa? Maksudnya rupa-rupanya tindakan Nabi kita Muhammad SAW yang meletakkan Zaid bin Muhammad adalah salah. Anak angkat tak boleh letak nama bin bapa angkat, tak boleh. Kena letak nama bapa betul. Atau setidak-tidaknya Abdullah ataupun Abdul Rahman ataupun Abdul Rahim ataupun mana-mana nama Asmaul Husna. Abdul Halim pun boleh. Nanti kan jadi pak sanggup aku kan. Okey, jadi maknanya bila Zaid bin Muhammad itu namanya salah, kena tukar nama jadi Zaid bin Harithah. Jadi bila turun surah itu, maka Zaid bin Harithah sendiri dengan rasa rendah dirinya telah seolah-olah menurunkan martabat dirinya daripada seorang yang bernama Zaid bin Muhammad, tukar jadi Zaid bin Harithah. Jatuh standard tak? Muhammad glamour kot, keturunan Quraisy, Nabi. Tiba-tiba tukar nama bin Harithah. Harithah siapa? Nobody langsung tak tahu. Harithah tak tahu siapa. Orang yang kat Najd, bukan bangsa Quraisy tapi Bani Kalab, dan tidak glamour langsung, tapi Zaid bin Harithah tunduk dan patuh pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tukar nama daripada Zaid bin Muhammad jadi Zaid bin Harithah. Jadi Zaid sanggup tanpa dipaksa, tanpa dipujuk rayu, terus patuh pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab yang minta supaya namanya ditukar daripada Zaid bin Harithah jadi Zaid bin Muhammad jadi Zaid bin Harithah. Okey. Jadi akhirnya tuan-tuan puan-puan mati Allah sekalian, tukarlah nama dia, dan tak lama lepas tu turun lagi surah Al-Ahzab ayat ke-37 betul?
ayat 37 yang menceritakan tentang sebenarnya masa tu Zaid bin Harisah telah menceraikan isterinya Zainab binti Jahash. Walaupun Rasulullah sendiri yang meminang Zainab untuk Zaid, tapi akhirnya keluarga itu tidak bahagia, menunjukkan bahawa perceraian itu hukumnya adalah halal walaupun dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tetap halal. Maka Zaid dan Zainab telah pun berpisah, bercerai, dan akhirnya Rasulullah sendiri untuk menjaga keharmonian keluarga, Rasulullah kahwin pula dengan Zainab itu. Rasulullah kahwin dengan Zainab. Jadi akhirnya orang Arab jahiliah ketika itu kutuk, "Oi, apa ni Muhammad? Kahwin dengan menantu sendiri, gila apa?" Jadi akhirnya Nabi kita pun terangkan, sebenarnya aku bukan kahwin dengan menantu aku. Sebenarnya Zainab ini adalah isteri kepada anak angkat aku. Nothing to do, nothing, not relation at all. Anak angkat, bukan anak betul. So tak ada kaitan darah. Zaid pun dah tukar namanya kepada nama asalnya Zaid bin Harisah, bukan Zaid bin Muhammad. Jadi Zainab itu bukan menantu aku. Zainab itu adalah isteri kepada anak angkat aku. So dari segi hukum tak ada apa, aku boleh kahwin dengan Zainab, tak ada masalah. Jadi itu dah menunjukkan bahawa hubungan anak angkat itu bukanlah bukan saudara. Jadi kalau anak angkat tu laki, mak angkat dia batal wuduk dan kena jaga aurat, seolah-olah macam ajnabi. Tak boleh kata, "Alah, mak angkat ustaz, itu mak angkat saya." Salam tak boleh. Salam tak boleh, dedah aurat tak boleh. Menerima harta pusaka tak boleh. Menerima faraid umur tak boleh. Dah macam-macam tak boleh lah. Hubungan dia macam seolah-olah macam anak angkat ni seolah-olah macam anak luar lah. Tak ada langsung kaitan fiqahnya. Aurat kena jaga, pantang larang, tak boleh jadi mahram, batal wuduk dan sebagainya. Jadi peristiwa itu menyebabkan nama Zaid telah tertera di dalam surah Al-Ahzab ayat 37. Jadi ini poin penting ni. Betapa hebatnya satu-satunya sahabat Nabi yang tertera namanya di dalam Al-Quran. Iaitu siapa? Zaid. Saya pernah dalam radio IKIM, saya buat soalan. Siapakah satu-satunya sahabat Nabi yang tertera namanya dalam Al-Quran? 2 jam tunggu jawapan, tak ada orang pun bagi jawapan. Tak ada satu pun, tak ada seorang pun bagi jawapan yang betul. Setelah 2 jam baru dapat. Tapi tak ada hadiah pun. Jadi penerbit cakap tak ada hadiah. Tak ada hadiah, tak apalah. Selamat duit aku. Okey, jadi masa tu soalan ni agak tricky lah. Ramai yang sebut Abu Bakar, ramai yang sebut, saya kata mana Abu Bakar disebut dalam Quran? Tak ada. Ramai disebut nama seperti Umar, tak ada. Umar pun tak disebut dalam Quran. Malah Khadijah, isteri Nabi, Aisyah pun tak disebut dalam Al-Quran. Satu-satunya sahabat Nabi yang tertera namanya dalam Al-Quran ialah Zaid. Disebut Zaidun. Okey. Alright, seterusnya apa? Apa lagi cerita dia? Kelebihan. Okey. Okey, sebelum tu kita cerita pengakhiran dia. Jadi setiap kali Nabi arahkan Zaid pergi berperang, Nabi akan perintahkan Zaid untuk menjadi ketua ataupun panglima. Ada satu peperangan yang sangat hebat pada 8 Hijrah. Mula-mula kita tahu perang pertama apa? Perang Badar. Lepas perang Badar, perang apa? Perang Uhud. Lepas perang Uhud, perang apa? Berlakulah perang Khandaq dan sebagainya. Perang Tabuk dan sebagainya. Sehinggalah perang Khaybar. Dan yang pada tahun ke-8 Hijrah, Islam telah mula berkembang di luar daripada jajahan negara Arab. Sebelum ni peperangan masih domestik. Nabi perang dalam perang Uhud, Arab lawan Arab. Ketika perang Badar, Arab lawan Arab. Mana Arab jahiliah lawan dengan Nabi. Nabi juga orang Arab. Tapi bermula pada tahun 8 Hijrah, ada satu peperangan yang melibatkan international lah. Iaitu peperangan Mu'tah. Peperangan Mu'tah ini berlaku apabila pada tahun 8 Hijrah. Ini panjang sikit cerita ni. Pada tahun 6 Hijrah dah mulalah Nabi hantar utusan pergi ke Najasyi, pergi ke Parsi, pergi ke pembesar-pembesar dunia. Nabi hantar surat dengan menggunakan utusan, hantar surat ajak pembesar-pembesar ini memeluk agama Islam dan bernaung di bawah Islam. Ada suratnya. Baru-baru ni saya pergi ke Jordan,
dekat Masjid Sultan Abdullah ada surat yang ditulis oleh Saidina Ali daripada Rasulullah kepada Hercules ataupun dalam bahasa Inggeris panggil Hercules. Hercules lah. Jadi Nabi hantar banyak surat ni, hantar ke China, hantar ke India, hantar ke Ethiopia, hantar ke Parsi dan sebagainya. Dan dalam banyak-banyak utusan tu, Nabi hantar utusan Nabi kepada Raja Hercules. Raja Hercules ni dia adalah Raja Rom. Pusat operasinya di Eropah, di Rom. Dan dia punya kawasan jajahan dia paling selatan sekali di Mu'tah ataupun di Jordan pada hari ini. Jadi Mu'tah ataupun Jordan menjadi sempadan antara kuasa negara Arab dengan kuasa Rom. Jadi ketika itu, bila utusan Nabi dihantar bertemu dengan Hercules, tiba-tiba utusan tersebut telah dibunuh oleh Hercules. Sedangkan utusan lain tak dibunuh. Nabi hantar pergi ke Parsi, okey, utusannya tak mati. Nabi hantar utusannya pergi ke Parsi, hantar ke Najasyi, hantar ke China, hantar ke India dan sebagainya. Semua tak mati dibunuh. Kecuali dihantar ke Rom ataupun di Jordan ataupun Mu'tah. Tiba-tiba Hercules telah membunuh utusan Nabi. Saya lupa nama dia lah. Cari kat internet pun tak jumpa. Tadi dekat Jordan saya pergi, saya dapat nama dia. Nama utusan Nabi tu. Dia mati dibunuh. Jadi zaman dulu undang-undang dunia, kalaulah utusan tu dia sebenarnya dia kebal. Sebarang utusan tidak boleh dibunuh. Mana-mana utusan daripada pihak mana sekalipun tidak layak dibunuh. Walaupun utusan itu membawa berita nak perang. Katakanlah saya hantar Cik Zakir lah. Saya hantar Cik Zakir, okey, pergi ke mana? Pergi ke Pahang. Saya hantar pergi Pahang, beritahu dekat Sultan Pahang, cakap saya nak perang dengan dia. Zakir tidak boleh dibunuh. Dicuit pun tak boleh, dia ada kekebalan. Sebab itu undang-undang zaman dululah. Sampai sekarang pun messenger cannot be killed. Tu undang-undang. Tapi tiba-tiba undang-undang Nabi pergi ke Hercules ni, dia telah dibunuh oleh Hercules sendiri dan tentera Hercules. Dan berita itu telah sampai ke telinga Rasulullah. Maknanya ini berita mereka nak ajak perang. Ini bukan main-main. Ini bukan sakat. Patutnya dia kalau nak perang sangat pun, dia beritahu pada utusan, okey utusan, kau balik semula pada Nabi kau tu, kau cakap kat Nabi kau, kita perang. Itu pun dah okey dah. Tapi dia bunuh. Maknanya ini satu signal yang sangat keras. Seolah-olah macam yelah kalau hari ni jahat dia tu macam Netanyahu lah. Macam Netanyahu lah tu, jahat dia tu kan. Jadi akhirnya Nabi jadi geram dan sahabat-sahabat semua jadi geram, dan Nabi decide untuk hantar satu kabilah peperangan. Dalam ketika umat Islam masa itu masih lemah lagi, Nabi masih hidup, hijrah baru berlaku tahun 8 hijrah lagi pun, umat Islam tak begitu kuat lah. Tapi dah banyak kali menang dalam siri peperangan sebelumnya, iaitu Khaybar, dalam peperangan Tabuk dan sebagainya. Maka Nabi pun yakin, okey, kita boleh menang. Sebelum ni Nabi kalau buat pasukan tentera, Nabi akan lantik satu panglima, satu je. Tapi untuk pergi ke perang Tabuk ni, perang Mu'tah ini, Nabi telah lantik 3 panglima. Dia kata panglima pertama ialah Zaid bin Harithah. Zaid. Panglima kedua ialah Ja'far bin Abi Talib. Panglima ketiga ialah Abdullah bin Rawahah. 3 orang dilantik. Semua pelik. Biasa panglima seorang je. Ni kenapa 3 ni? Sahabat-sahabat pun tak faham kenapa. Pergi je lah. Kita pergi je lah perang. Sampai perang dengan 3,000 tentera ni, tiba-tiba Hercules dia umumkan dia ada 200,000 tentera. 3,000 lawan 200,000 macam boleh? Boleh menang tak? 3 lawan 200 boleh menang tak? Logiknya kalah lah. Tapi bila tentera Islam dengar, oi, lawan 200,000, gila sih, gila babi sih. Babi pun tak gila macam ni. Contohlah kan, ni potong. Babi pun tak gila macam ni kan. Ini teruk sangat ni. Teruk apa? Babi teruk ni kata. Babi teruk ni. Sebab 3 lawan 200 tak boleh menang ni. Dah lah Rom pengalaman besar. Dia punya tentera pun kuat. Dia punya senjata canggih. Kita pula Arab nak lawan Rom, apalah sangat. Arab zaman dulu memang bangsat, bangsa yang bangsat.
Yang hebat Rom dengan Parsi. Rom di Eropah, Parsi di Asia. Dua ni selalu bergaduh. Tengah-tengah Arab. Parsi kan kat Iran. Rom kan dekat Italy, dekat Rom kat Rom lah. Rom kan kat Eropah. Ni dua kuasa besar tengah-tengah Arab. Siapa pun tak nak Arab. Arab ni bangsat. Tak ada siapa yang nak. Tak ada siapa nak jajah pun. Tiba-tiba Arab yang apa ni, underdog ni nak lawan dengan Rom. So Rom ni dia punya brutal ganas tu. Dia kata kau nak lawan kita orang, kau berapa 3,000, kami 200,000. Jadi ramai di kalangan tentera-tentera Islam ketika itu yang takut. Dan mereka kata, jom lah kita patah balik beritahu Rasulullah. Mana boleh 3 lawan 200. Gila kau. Memang bunuh diri lah kita begini. Jadi ketika umat Islam dah mula ragu-ragu untuk menang ke kalah, menang ke kalah, ketika itu Zaid bin Harisah yang menjadi panglima ketika itu, dia kata, weh, kita lawan bukan sebab kita kuat. Kita lawan sebab kita hebat. Bukan sebab kita hebat. Kita lawan kerana Allah. Sama ada kita menang ataupun kita syahid. Dua-dua kemenangan untuk itu. Kalau kita syahid, kita masuk syurga. Kalau kita menang, kita dapat keizahan Islam. So, jangan takut. No problem. Kita teruskan proceed. Kalau kita beritahu pada Nabi pun, kita cakap kita 3 lawan 200. Adakah jumlah kita akan berkembang? Adakah jumlah kita 3,000 jadi 30,000? Kalau 30,000 sekalipun, boleh lawan ke 200,000? Pun still tak cukup juga. Hatta kalau ditambah 100 kali ganda pun, jumlah kita masih tak cukup nak lawan orang-orang Rom. Kita 3, mereka 200. Kalau kita 3 kali 100, 300 lawan 200 pun tentu belum tentu juga. Kita tak ada kepakaran, kita tak ada pengalaman yang hebat. Diorang tu dengan senjata dan sebagainya. Maka confirm kita kalah. Dan betul, bila berlaku peperangan pada keesokan harinya, orang pertama yang mati syahid, kedua mati syahid dan beberapa orang mati syahid. Dan menyaksikan antara yang terawal mati syahid juga ketika itu ialah Zaid bin Harisah. Ketika itu panglima perang dia bertugas untuk pegang panji-panji atau bendera. Jadi kalaulah bendera ini jatuh, maka Islam akan kalah. Macam kita main main chess tu. Macam mana pawn kita banyak, kita punya bishop ada, castle ada, horse ada, tiba-tiba kalau king kena checkmate, kalah tak? Bila king, faham tak ni? Tuan-tuan, muka stone je. Jadi kalau kita main chess kan, walaupun kita punya tentera banyak lagi, kita punya pawn banyak, kita punya horse ke, bishop ke, castle ke, masih banyak lagi, tiba-tiba kita kena checkmate, kalah tak kita? Kalah. Walaupun yang pihak musuh tu dia cuma ada beberapa ketua tentera je, tapi kalau kita dah kena checkmate, kalah kan? Jadi bila panji peperangan jatuh, maknanya akan kalah. Yang pegang panji ialah panglima. Zaid bin Harisah telah diserang, telah dicocok dengan tombak beratus kali. Dalam riwayat yang sangat terhad sumbernya, saya cari, Zaid bin Harisah telah ditikam dengan tombak beratus-ratus kali, tapi Zaid bin Harisah tetap tidak melepaskan panjinya. Kemudian sebelum Zaid bin Harisah mati syahid, Ja'far bin Abi Talib telah mengambil panji tersebut. Ja'far bin Abi Talib teringat pesanan Nabi ada 3 panglima. Lepas tu Ja'far bin Abi Talib telah dipotong tangannya. Lalu dipegang panji dengan tangan satu lagi. Dipotong kedua tangan. Lalu dipegang dengan bahunya. Dipotong, ditikam lagi. Lalu dipegang panji dengan menggunakan mulut dia. Sampailah panglima ketiga turun, iaitu Abdullah bin Rawahah. Pun dia ambil pula panji peperangan tersebut. Bila dia ambil, dia pula kena serang bertubi-tubi. Dan akhirnya bendera itu telah hampir-hampir nak jatuh, maka dia ambil oleh sahabat yang lain sebelum disambut oleh Khalid bin Walid. Jadi masa tu peperangan 3 panglima straight. Tiga-tiga mati, hat-trick. Tiga-tiga mati on the spot. On the same day, on the same event. Kalah terus. Teruk umat Islam di belasah ketika itu. Jadi senang cerita, peperangan Mu'tah menyaksikan betapa umat Islam teruk di belasah satu persatu. Dan akhirnya dikembalikan kemenangan oleh Khalid Al-Walid. Ada strategi macam mana dibuat oleh Khalid Al-Walid untuk memenangkan peperangan tersebut. Tapi saya tak sempat nak cerita hari ni. Lain kalilah kita cerita. Memang best ceritanya, tapi lain kali. Jadi sambung balik cerita pasal Zaid bin Harisah. Akhirnya Zaid bin Harisah telah mati syahid di dalam peperangan Mu'tah. Tuan-tuan kena pergi, tuan-tuan pergi Jordan. Lebih kurang tak jauh daripada Laut Mati. Ada satu kawasan di Karak, nama dia. Hari ini nama dia Karak. Dan dekat situ juga ada satu kawasan namanya Mu'tah.
Di situlah berlakunya peperangan Mu'tah, yang sekarang ni dia jadi padang yang luas. Lepas tu ada 3 perkuburan syuhada, iaitu Zaid bin Harisah, lepas tu Abdullah bin Rawahah dan juga Ja'far bin Abi Talib. 3 sahabat Nabi ni. Ramai pelik, kenapa dalam peperangan lain semua 1 panglima, tiba-tiba 3 panglima? Rupa-rupanya Nabi seolah-olah telah diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang 3 panglima ini akan mati di dalam peperangan Mu'tah. Sebab tu sebelum pergi perang, dalam peperangan tersebut, Nabi beberapa kali dalam perjalanan, Nabi beberapa kali peluk Zaid bin Harisah. Nabi tak join dalam peperangan tersebut. Dalam perang Mu'tah Nabi tak join. Sebab Nabi dah mula tua dah mula tak larat dah. 2 tahun lepas tu Nabi pun wafat. Tapi Nabi peluk Zaid bin Harisah sepeluk-peluknya, seolah-olah macam nak farewell dengan Zaid bin Harisah. Sehingga kan Aisyah kata apa? Dalam kebanyakan perang, Nabi pasti akan memilih tak lari, tak jauh lah. Kalau tak ni. Tapi mesti salah satu nama yang akan jadi kandidat ialah Zaid bin Harisah. Aisyah cakap itu. Dan aku yakin sangat seandainya Nabi mati sebelum Zaid bin Harisah mati, maka Zaid bin Harisah akan jadi khalifah. Bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Osman, bukan Ali. Tapi Zaid bin Harisah yang akan menjadi pengganti khalifah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keyakinan yang telah disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ada beberapa kelebihan yang saya nak ceritakan tentang Zaid bin Harisah. Yang pertama, tuan-tuan, Zaid bin Harisah ini dia merupakan as-sabiqun al-awwalun, antara orang pertama yang memeluk agama Islam. Dia ketumbukan pertama yang memeluk agama Islam. Seandainya ketumbukan pertama ini tidak wujud untuk bantu Rasulullah memperjuangkan Islam di Mekah, maka tidak akan wujud dakwah di Madinah. Dan kalau di Madinah tak akan wujud dakwah di negara Arab dan seterusnya ke seluruh dunia sampailah ke tanah Melayu kita ni. Jadi ini antara pahala yang paling besar yang didapati kepada Zaid bin Harisah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kedua? Dia merupakan anak angkat pada Rasulullah SAW. Itu kelebihan Zaid bin Harisah, which is tak ada orang lain lagi yang diangkat menjadi anak angkat kepada Rasulullah melainkan Zaid bin Harisah. Okey, boleh aja Nabi nak lantik orang lain jadi anak angkat dia, tak ada. Tapi Zaid bin Harisah special one, chosen one, yang dipilih oleh Nabi SAW untuk menjadi anak angkat dia. Sebab tu dia sayang sangat. Sebab tu Zaid bin Harisah dia ada nama gelaran. Nama gelarannya ialah Hubbu Rasulillah, ataupun Hibbu Rasulillah, ataupun orang kesayangan, buah hati Rasulullah. Bayangkan Zaid bin Harisah merupakan buah hati Rasulullah. Apa-apa Rasulullah akan utamakan Zaid bin Harisah. Dan ini satu cerita yang saya rasa cerita ni tak betul, tapi saya nak cerita juga sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tabari dan sebagainya. Walaupun cerita ni Imam Tabari pun kata tak betul, tapi direkodkan juga. Katanya ini nauzubillah, saya cakap terang, ini tak betul lah kisah ni. Ada riwayat tak betul lah ni. Ada riwayat kata Nabi minat dengan Zainab binti Jahash sebab sama-sama Quraisy. Zainab binti Jahash pula dikatakan antara wanita yang paling cantik di zaman Nabi. Putih melepak, kurus tinggi, entah apalah lagi bayangannya. Tapi oleh kerana Rasulullah sangat sayang pada Zaid bin Harisah, maka Rasulullah pinangkan Zainab binti Jahash ni untuk Zaid. Nak ceritakan begitu sayangnya Rasulullah pada Zaid. Walaupun Rasulullah sayang suka pada Zainab, tapi dipinangnya Zainab itu untuk Zaid. Nak ceritakan hebatnya sayang Rasulullah kepada Zaid. Tapi riwayat tu ada yang kata tak betul lah. Cuma yang pentingnya memang Rasulullah betul-betul pinangkan Zainab untuk Zaid. Yang itu betul. Yang kisah yang Nabi minat dekat Zainab tak betul. Itu wallahu alam. Saya rasa tak betul. Nak ceritakan betapa Rasulullah favor kepada Zaid. Lepas tu yang ketiga boleh. Dia merupakan sahabat yang paling dikasihi. Dalam banyak-banyak sahabat di Mekah ataupun di Madinah, antara sahabat yang paling dikasihi oleh Rasulullah ialah Zaid bin Harisah. Yang keempat,
Nabi sampai sanggup mewariskan hartanya untuk Zaid, ataupun kalau Zaid mati dulu, Nabi yang mewarisi harta Zaid. Nak ceritakan bonding ni sangat rapat, seolah-olah macam saudara. Okey, kita kan, kalau kita lah, kita sama kita, katalah kita ada kawan rapat kan. Lepas tu dalam masa ni kita ada keluarga, kita ada anak, kita ada bini. Tiba-tiba bila kita mati, kita nak tak bagi harta kita pada kawan kita? Nak tak? Cik Zakir dah kahwin dah, dah ada anak dah. Kalau mati nak bagi harta tu pada saya ke? Ke pada anak? Kan? Dia punya sanggup tu, punya rapat Nabi dengan Zaid ni, sampaikan Nabi kata, kalau aku mati, Zaid akan mewarisi harta aku. Dan kalau Zaid mati, aku yang mewarisi hartanya. Punya rapat bonding dua orang tu. Nabi tak kata, yalah, itulah ceritanya. Okay, yang seterusnya, yang keempat Yang kelima. Ya, apa dia? Okey, Zaid bin Harisah antara kelebihannya sering dijadikan panglima perang. Dan Aisyah kata, kalaulah itu maksud Aisyah kata, kalaulah Nabi mati dulu sebelum Zaid, maka Zaid akan menjadi khalifah. Okey, yang seterusnya. Yang keenam, Zaid bin Harisah telah mati syahid dalam peperangan Mu'tah, peperangan yang sangat hebat, yang sehingga sekarang diabadikan cerita, satu dunia abadikan cerita. Ada filem-filem tentang peperangan Mu'tah tu dalam filem barat dan sebagainya. Yang ketujuh? Tujuh tu ya? Oh ya, yang ketujuh tu ialah ada tambah lagi. Namanya tertera dalam Al-Quran. Saya lupa nak tulis satu. Namanya tertera dalam Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 37. The one and only sahabat Nabi yang namanya written in the Quran, Zaid bin Harisah. Ingat tuan-tuan sampai bila-bila? Ingat. Satu-satunya sahabat Nabi yang tertera namanya dalam Quran siapa? Siapa? Zaid bin Harisah. Jadi hebatlah Zaid bin Harisah ini. Okey. Ada lagi tak apa ni? Habis dah sudah. Okey, jadi itulah saja cerita pasal Zaid bin Harisah. Ada rezeki tuan-tuan, pergilah ke Jordan, pergi ke makam Zaid bin Harisah, seorang sahabat Nabi yang sangat hebat, seorang sahabat Nabi yang tidak dapat nak dipisahkan kisahnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak angkat Nabi, bayangkan. Orang yang paling Nabi sayang. Jadi cerita pasal Nabi Muhammad tidak akan sempurna kalau tak dikait-kaitkan dengan Zaid bin Harisah. Itulah ceritanya. Jadi tuan-tuan, saya ada soalan tak? Tak ada tak? Nak tanya apa-apa? Ada soalan? Tak ada? Habis, sila. Anjing? Puak kalap. Ya. Sebelum datangnya Islam, anjing tu normal lah. Diorang bela lah. Diorang bela anjing, tak ada apa. Anjing tu tak timbul lah isu najis ke tak. Tak ada lah. Sampai sekarang pun orang Arab ramai bela anjing. Kita mazhab Syafi'i, bela anjing makruh berdasarkan hadis Nabi. Tidak akan dikurangkan pahala seseorang pembela anjing melainkan sebanyak satu qirat ataupun satu uhud. Tiap-tiap hari orang yang bela anjing tanpa sebab ni saja suka-suka buat pet kat rumah, suka-suka comel geram tengok kan. Jadi orang macam ini tiap-tiap hari pahala yang akan dikurangkan satu gunung Uhud. Tiap-tiap hari dia semayang nanti hujung-hujung kena tolak. Jadi sebab tu dalam mazhab Syafi'i, baru-baru ni saya pergi Turki, minggu lepas saya pergi Turki, ada pemandung pelancong tu, dia panggil anjing, lepas tu dia pegang anjing tu gitu, dia bagi makan, dia pegang anjing. Lepas tu sekali dia panggil saya, Abdul Halim, nak bagi tak makan anjing ni? Saya kata tak nak kan. Dia kata kenapa tak nak? Saya kata saya pegang anjing ni makruh sebenarnya. Pegang anjing tanpa sebab makruh. Kalau kita doktor, kita nak rawat dia, tak apa. Kalau kita mungkin pencinta anjing, kita nak bagi dia makan, nak rawat dia, okey tak apa. Tapi kalau saja-saja suka-suka nak selfie dengan anjing, hukumnya adalah makruh. Jadi saya kata saya tak pegang ni makruh. Kata, ya ke? Kata. Saya cakap aku mazhab Syafi'i, engkau mazhab lain aku tak tahu. Mazhab Syafi'i tak boleh. Jadi kalau tuan-tuan nak pegang juga anjing, jadilah mazhab lain, mazhab Syiah aku kata ya. Itulah. Jadi soalannya cerita zaman dulu anjing memang tak ada hukum lagi ketika itu. Okey.
Tak ada soalan? Ada soalan? Okey. Tanya apa soalan yang tak ada kena mengenai tajuk kita pun tak apa. Tak ada, okey. So kita akhiri dengan tasbih kafarah dalam surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.